Selai baju yang cantik dipuji berdasarkan beberapa kriteria. Begitu juga dengan sesebuah syarikat. Sebelum ianya diiktiraf yang terbaik, syarikat perlulah dinilai terlebih dahulu. SME Competitiveness Rating for Enhancement ataupun skor ialah untuk menilai dan meningkatkan daya saing PKS berdasarkan keupayaan dan prestasi syarikat. Apakah kriteria yang diambil kira dalam penilaian prestasi dan apakah kebaikan melalui penilaian skor ini? Utarakan segala persoalan anda dalam sesi soal usahawan anjuran SME Corp Malaysia. Jangan lupa sesi soal usahawan pada 23 September 2020 pada hari Rabu pukul 11 pagi bersiaran secara dalam talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita kembali semula dengan sesi soal usahawan. Okey, pada hari ini kita ada tajuk yang topik yang sangat best iaitu skor, iaitu SME Competitiveness Rating for Enhancement yang dibawakan oleh SME Corp Malaysia. So sebelum tu saya perkenalkan diri dulu, okey, dan juga panel-panel kita yang ada pada hari ini. Saya Mas Linda daripada Pejabat Negeri Perak SME Corp Malaysia, dan hari ini kita ada dua panel yang tidak kurang hebatnya ya. Jadi satunya kita bawakan Puan Doti Azura Muhammad Nordin, iaitu penolong pengurus bahagian unit audit dalam SME Corp Malaysia, dan beliau ni telah lamalah berpengalaman sebenarnya ya dan berkecimpung dalam skor rating ini. Jadi nak tahu kan apa ni dia orang kata skor ni kan. Jadi kita akan dengar dengan lebih lanjut selepas ni. Dan kemudian kita ada panel khas kita. Ini orang paling istimewa ya. Kalau saya sebut ni mesti semua mesti tahu ni ya. Ini ialah daripada Pak Tam Catering. Jadi Encik Syazwan pada hari ini Encik Syazwan bin Roslin daripada Pak Tam Catering merupakan salah seorang director syarikat ni. Jadi kalau kita tahu kita tengok kita pergi highway tu kita dah nampak lah Pak Tam di mana-mana aja. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa jadi pada hari ini saya jemput dulu Puan Doti Azura, mungkin boleh bercerita sikit apa sebenarnya skor ni dan kenapa kita nak suruh usahawan ni semua adakan skor ni dalam perniagaan mereka. Jadi tanpa melengahkan masa saya jemput Puan Doti untuk mengupas dengan lebih lanjut. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua yang usahawan. Saya kira usahawan hadir dalam sesi soal usahawan ni. Okay, saya Doti Azura binti Muhammad Nordin, pernah seorang pegawai skor terdahulu, dan saya pernah menjalankan penilaian skor ni lebih kurang 5 tahun ya. Okey. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar sesi soal usahawan ni. Okey. Saya terangkan sedikit secara ringkas berkenaan skor ya. Okey. Kalau tuan siapa yang pernah melalui dan menjalani penilaian skor ni, maka mereka faham apa situasi yang sebenar semasa melalui penilaian ni. Okey, secara ringkas saya boleh katakan skor ni adalah satu alat penilaian yang kita gunakan untuk menilai tahap atau kadar daya saing PKS berdasarkan prestasi dan keupayaan syarikat tuan-puan. Okey, melalui penilaian ni PKS dapat mengenapasi bagaimana untuk meningkatkan daya saing syarikat mereka di pasaran. Okey, kebaikan skor ni adalah satu, kita hendak kita boleh menilai dan memantau keupayaan prestasi syarikat tuan-puan. Selain daripada kita mengumpul maklumat mengenai syarikat tuan-puan.
Okey, bila kita terima segala maklumat syarikat ni, syarikat Tuan Puan actually sudah berada dalam radar SME Corp untuk kita memudahkan aktiviti rantaian perniagaan Tuan Puan. So jadi SME Corp berupaya untuk memadankan syarikat Tuan Puan dengan syarikat-syarikat yang lain yang memerlukan produk Tuan Puan ataupun perkhidmatan Tuan Puan. Okey. So dalam satu-satu aktiviti atau program yang dijalankan oleh SME Corp ataupun kementerian atau mana-mana agensi yang mendapatkan data daripada skor sini. Okey. Selain daripada tu, kita dapat mengenal pasti daya saing, kadar daya saing syarikat Tuan Puan dan daripada kelemahan syarikat-syarikat tu kita dapat memadankan bagaimana dana yang sedia ada ni untuk meningkatkan keupayaan syarikat Tuan Puan. Itulah sedikit sebanyak secara ringkas mengenai skor ini. Terima kasih Puan Doti. Itu dia ya. Kalau kita lihat sebenarnya banyak kebaikan skor ni ya. Bukan saja untuk kita tengok prestasi syarikat tu. Okey ke tak okey, di mana kita nak perbaiki. Siap boleh buat jaringan lagi. Okey, jaringan tu bermaksud macam sesi padanan perniagaan ya. Jadi saya rasa memang sangat bagus sebenarnya skor ni. Jadi kalau kita nak tahu lagi dengan lebih lanjut, mungkin saya nak invite lah Pak Tam sendiri ya, daripada Encik Syazwan. Mungkin boleh berkongsi pengalaman sikit. Mungkin sebelum ni boleh bercerita dululah apa bisnes Pak Tam buat masa kini, sebab saya dengar bukan setakat ada catering, tapi kita nampak ada food truck, saya nampak ada produk ya. Jadi mungkin Pak Encik Syazwan boleh share dengan kita, berkongsi dengan penonton-penonton perniagaan masa kini dan juga apa pengalaman semasa melalui penilaian skor ni di syarikat Pak Tam. Silakan Encik Syazwan. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sebelum saya cerita sikit tentang skor, bolehlah tengok video corporate kami. So boleh orang kata apa, boleh kenal apa itu Pak Tam. So saya akan tunjukkan video. Bermula dengan kaki diatur mencorak potret kejayaan. Tahun 1986 menjadi permulaan buat Dr. Ruslin Ibrahim atau Pak Tam mencatur rentak perniagaan. Dia tak kira masa. Dia tak kira masa dalam urusan perniagaan dia. Dia awal pagi pun kita belum datang, dia dah datang dulu. Pak Tam dalam pengurusan melayan saya, keluarga saya dan juga pekerja sebagai keluarga dia sendiri. Walaupun dia ada kalanya bersikap tegas, kan? Tapi ketegasan dia tu adalah untuk kebaikan semua. Di hadapan 1001 rintangan terpaksa diharungi, Pak Tam terus melangkah laju mengikut rentak permainan. Sebelum kita menjadi usahawan, kita mesti jadi orang baik. Bila nak jadi orang baiknya, kita mesti jaga hati. Hati kita macam mana? Banyak kita kena bersihkan hati, kita kena buang perasaan dengki, kita kena banyak doa dekat orang lain. Kerana hati itu adalah nadi segala-galanya. Setiap adunan resepi dijadikan inspirasi. Inspirasi buat Pak Tam terus mencipta kelainan dan pembaharuan. Setiap rasa dibina berdasarkan nilai eksklusif dan tersendiri. Jatuh, gagal bukan halangan. Bagi Pak Tam, itulah suntikan semangat untuknya terus mencipta impian. Kini senyuman Pak Tam terukir dengan bangga.
14 cawangan menjadi bukti ketabahan. Anak kampung mengubah impian menjadi realiti. Tidak terus mendongak ke langit, tanah disujud, panjatkan kesyukuran. Kejayaan Pak Tam tidak datang bergolek. Dia telah mewujudkan satu legasi untuk diteruskan generasi akan datang. Apabila kita telah berjaya mencapai satu impian, jangan kita mengagukan. Kita kena berusaha dan cipta impian baru untuk terus berjaya. Okey, itulah sedikit daripada company Tudia Pak Tam. So terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua kepada semua usahawan. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Maslinda, SME Corp, Puan Doti kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit tentang pengalaman company Pak Tam menjalani e-score. Okey, sebelum tu sebenarnya company Pak Tam ni dah 30 tahun. Kami mempunyai 14 cawangan di seluruh Malaysia. So kalau tanya skor ni bila Pak Tam buat, sebenarnya kami baru buat yang ni kali kedua. So setahu saya skor ni dibuat pada 2 tahun sekali. Betul kan? So pada 2 tahun sekali tu kami buat, itu pun disebabkan kami nak buat loan bersama Maybank. So bila kami nak buat loan bersama Maybank, ada satu pegawai ni kata, okey Pak Tam, you kena buat skor. Sebab apa? Kalau you buat skor, you dapat banyak kelebihan. So kita kata skor ni apa so saya ada jumpalah satu pegawai. So pegawai ni kata, okey, you buat skor dulu. So apa yang kelebihan dia sebenarnya banyak. So yang pertama sekali apabila kami buat skor bersama SME Corp, yang pertama kita nampak menilai prestasi company. So maknanya kita punya company ni berada di tahap mana. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita buat skor, banyak yang kita dapat kelebihan daripada government lah. Actually yang kalau kita nak buat grant ataupun saya rasa inisiatif ni tak ada dah. Dulu saya buat skor yang pertama ni adalah untuk saya dapat rebate 2%. 2% untuk kerajaan bayar kepada bank lah, kita buat loan bank tu. So start daripada saya buat yang skor pertama tu, Pak Tam Catering mendapat 3 star. So kita habis pada tahun 2019. So selepas 2019, untuk kita nak kembangkan company lagi, kita kena renew lah. Tapi dalam masa proses 2 tahun tu, hasil daripada kita buat skor tu, kita nampaklah maknanya di mana kelemahan Pak Tam, di mana kekurangan Pak Tam dan di mana kelebihan Pak Tam. So alhamdulillah pada yang kali kedua ni kami buat waktu PKP, buat online waktu PKP. Kami mendapat 4 star lah daripada yang pertama. So yang mana yang pertama 3 star, yang keempat tu 4 star. Kalau nak cakap kelebihan dia memang banyak. Salah satunya credibility kita punya company. Kita nak pergi bank, kita nak buat loan, kita tunjuk okey ni kita punya rating. So bank lebih percayalah dengan adanya e-score ni. Okey, tanpa dia datang untuk visit apa semualah. Itu saja saya. Terima kasih Cik Sazwan. Memang kita ini dah bukan SME Corp yang cakap ya, ini usahawan sendiri yang bercakap mengenai pengalaman beliau sendiri menjalani penilaian skor. Jadi kita tengok tadi Puan Doti kata ada jaringan. Okey, sekarang ni Cik Sazwan berkata untuk mendapatkan fasiliti dengan bank dan juga insentif-insentif lain yang ditawarkan oleh SME Corp melalui kerajaan Malaysia ya. Jadi banyak sangat kelebihannya. Dan sebelum saya teruskan lagi dengan Puan Doti, mungkin jika penonton-penonton dan di kalangan usahawan ada soalan-soalan ya nak bertanyakan kepada kedua panel kita ni, boleh tekan button di bawah tu, boleh nampak ya ada Q&A button.
Dan bila-bila masa saja sepanjang sesi ini berlangsung, boleh tanyakan soalan anda, ya. Okey, jadi sesi seterusnya saya nak melontarkan balik soalan lah kepada Puan Doti ni kan. Jadi tadi saya ada dengar Cik Syazwan kata 3 star, 4 star ni kan. Jadi boleh tak Puan Doti terangkan sikit apakah sebenarnya 3 star, 4 star ni dan juga macam mana prosesnya kita nak dapatkan penilaian skor ni. Jadi Puan Doti, dipersilakan ya. Okey. Terima kasih Puan Maslinda atas soalan yang diajukan. Okey. Tadi semasa saya menerangkan berkenaan skor, saya nak maklumkan, okey, kita ada 7 model soalan skor berdasarkan industri syarikat tuan-puan. Okey, termasuk syarikat mikro ataupun enterprise ya. Okey. Kalau ditengok pada sampel radar yang di bawah tu, untuk yang ada 7 perimeter tu, kalau nampak bawah untuk 3 star firm, yang tu kita nilai di bawah penilaian skor ya. Untuk dan micro kita nilai di bawah model skor untuk M-Core, which is yang kita nampak sampel yang level 2, dan keputusan yang diberikan berdasarkan kalau berdasarkan micro enterprise kita ikut tahap 1 sehingga 3. So yang kita tunjukkan dalam slideshow ni adalah contoh micro enterprise yang pada tahap 2. Di sebelah kiri pula adalah penilaian skor radar, di mana ini adalah yang contoh 3 star firm ya. Okey. Berbalik pada soalan Puan Maslinda berkenaan apakah rating 1 star, 2 star, 1 star, 3 star sehingga 5 star ya. Kita ada rating sampai 5 star untuk bagi skor, penilaian skor ya. Okey, kalau macam 1 ke 2 star tu dia adalah yang syarikat yang basic. Biasanya bantuan yang kita berikan adalah untuk yang lebih kepada hand-holding assistant, advisory. Kita advise apakah macam mana kita nak mengatasi kelemahan syarikat itu sendiri melalui program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan kapasiti syarikat itu sendiri. Kalau 3 star tu dia dah orang kata lebih dah macam boleh maintain atau dengan cara operasi syarikat tu, tapi ada banyak lagi kelemahan yang perlu diatasi. Contoh macam Pak Tam sendiri, saya ada lihat dia punya prestasi, keputusan prestasi dia mungkin tak ada lagi certified ISO. So kalau nak meningkatkan dia punya radar tu, maknanya kalau radar tu lebih berkembang pada contoh quality system, so dia boleh kembangkan radar dia melalui mendapatkan pensijilan ISO tu sendiri. Ya Pak Tam ya. Okey. Macam 4 star, syarikat-syarikat yang dinilai mendapat 4 star ni, dia dah boleh ready untuk jadi sebagai eksporter ataupun boleh masuk ke global market. So ada juga bantuan-bantuan yang kita berikan untuk syarikat-syarikat yang dah bersedia untuk jadi eksporter. Contoh kita start dengan dengan event showcase, for example, untuk kita padankan dengan syarikat daripada luar negara yang kita jemput masa sesi business meeting. Itu contoh. So kalau berpeluang, ada rezeki dan syarikat daripada luar negara tu berminat untuk engage dengan syarikat tu, adalah peluang untuk ke pasaran antarabangsa tu. Okey. So saya kembali pada Puan Maslinda.
Okey, jadi kita tengok sebenarnya kalau ikutkan saya berpandangan lah daripada Puan Luti bercakap tadi ni, 3 star tu kira dah agak besar lah syarikat ya. Jadi bila dah move kepada 4 star tu memang lebih besar lah kiranya ya, betul Betul. Jadi Puan Luti, proses dia tu makan masa berapa lama ya kalau ikutkan kita nak skor ni? Dan mungkin kita boleh tengok juga skor part time ke kan daripada sini. Okey, kenapa kalau kita tengok kenapa kita perlu skor Okey, kalau untuk 5 star, ini adalah contoh 5 star. Warna biru dan warna orange tu. Warna biru adalah masa mula-mula dia nilai skor, kita nampak kalau macam ada pengucupan dekat parameter tu, itulah kelemahan yang dia perlu atasi. Maknanya area di situ. So adalah berdasarkan pada soalan tu, ada beberapa a few area soalan yang dia tak boleh nak bukan tak boleh nak jawab, dia boleh jawab tapi dia tak ada lagi perkara tu. Contoh macam dekat quality system yang saya sebutkan tadi tu, dia tak ada lagi ISO. Itu sebab dia punya skor radar dia menguncup. So bila dia dah ada ISO, saya nampak tak dah radar yang warna orange tu dia berkembang. Itu antara contoh penambahbaikan ataupun prestasi yang syarikat yang dah berkembang sedikit. Okey. Kalau tengok bila tengok kat sini, itulah yang kita identify. Bila yang dah sampai ke hujung tu, itulah strength dia. Nampak? Dan weakness adalah yang warna merah ni. Okay. So bila dah buat rescore ataupun penilaian semula, radar tu makin berkembang. Jangan makin menguncup. Kalau makin menguncup, mesti ada masalah, something wrong kat dalam pengurusan syarikat tu sendiri ya. So itu tuan-puan kena lihat semulalah. Okay. Tapi of course dia akan ada advisory daripada penilai auditor scores tu sendiri. Dia akan advise tuan-puan, sebaiknya dia advise tuan-puan apakah kelemahan tuan-puan dan apa cara untuk mengatasi kelemahan tu. Okay. So daripada sini kita nak facilitate untuk mengatasi kelemahan tu, kita nak sama ada kita nak facilitate access to financing ke, kalau contoh macam nak tingkatkan financial capability tu. So sama ada kita boleh facilitate dengan grant ataupun loan. Yang macam untuk business performance, kita connect dengan melalui business matching. Okay, jadi dalam secara tak langsung dalam through business matching, actually kita promote syarikat tuan-puan untuk meningkatkan jualan, dan secara tak langsung dia akan meningkatkan keupayaan kewangan syarikat tuan-puan. Okay, so yang the rest link to innovation, teknologi tu dia berkaitan dengan brand. So kalau brand, of course kalau puan ada branding dekat dalam syarikat tuan-puan dan tuan-puan menggunakan branding untuk promote syarikat tuan-puan okay. Okey, Puan Doti, susah tak penilaian skor ni? Dan dari segi macam documentation kan, apa yang kita kena lampirkan bila kita nak buat permohonan skor ni sebenarnya? Okey, biasanya dalam saya tunjukkan slide yang seterusnya. Okay, ini adalah proses. Kita start dengan mengisi borang. Biasanya borang yang kita bagi dalam bentuk hard copy, dia ada dalam bentuk questionnaire, dan setiap model yang kita berikan tu ada different soalan, dan jumlah soalan adalah dalam lebih kurang 40 ke 50 soalan. So kena isi borang tersebut. Dan dalam borang tu ada kita senaraikan supporting dokumen sokongan yang tuan-puan kena sokong setiap ada serta-serta soalan yang perlu ada dokumen sokongan. Contoh macam untuk financial capability, tuan-puan kena
lampirkan dengan the latest audited report, ataupun kalau bagi micro enterprise, tuan-puan kena lampirkan form B yang mana tuan-puan kena declare tax setiap tahun. So itu adalah yang antara dokumen sokongan yang membuktikan jumlah jualan dan financial standing syarikat tuan-puan, ya. So itu kita perlu buat penilaian berdasarkan dokumen sokongan tu juga. Pada macam contoh kalau macam untuk quality system, katalah syarikat tuan-puan dah ada ISO, kena lampirkan satu salinan CJ ISO tu. Okay. So the next, bila dah isi borang, dokumen sokongan dah complete, kemukakan borang dan dokumen sokongan tu kepada juru penilai skor yang dah ditugaskan untuk buat penilaian syarikat tuan-puan, dan auditor skor tu sendiri dia akan buat appointment dengan tuan untuk buat site visit. Tapi kalau musim PKP ni saya rasa kaedah untuk buat on-site visit ni tak dijalankan sepenuhnya lah, kecuali jika perlu. Sekarang ni kita buat secara online. Okay. So score auditor akan biasanya sebelum PKP, score auditor akan buat conduct verification visit. Okay. Okay. Selepas bila dah buat on-site visit, auditor dah verify semua soalan, dokumen sokongan complete dan puas hati, so kita akan proses soalan tu dan kita keluarkan result dan come up dengan score star rating dengan diagnosis beserta action plan. Action plan tu bukanlah action plan macam nak buat kita minta tuan-puan buat, tak. Ini adalah berdasarkan recommendation. Itu pulang pada tuan-puan untuk laksanakan ataupun tidak. Sebab bila auditor bagi advice ataupun recommendation tu, itu berdasarkan pada kelemahan tuan-puan masa-masa dinilai. Itu saja. Kita kembali pada Puan Maslinda. Jadi kalau kita lihat, terima kasih Puan Duti, kalau kita lihat sebenarnya documentation ni adalah documentation yang basic. Basic tu bukan apa, maksud saya setiap perniagaan dah memang ada, betul tak? Jadi sebenarnya tak susah lah, cumanya kita akan, saya nampak SMEcorp akan pergi buat lawatan dan buat verification dan kemudian akan keluar result. So result ni bertahan 2 tahun tadi ya? 2 tahun. Betul. Okey. Jadi dekat situ sebenarnya kita dapat lihatlah bukan saja untuk kegunaan agensi ataupun bank untuk mengguna pakai, tapi sebenarnya syarikat sendiri dapat mengguna pakai skor berkenaan untuk meningkatkan balik prestasi syarikat, ya. Okey, jadi saya nak tahu jugalah, kalau kita tengok kan Pak Tam ni dah lama dalam industri F&B ni kan. Jadi kalau tadi Cik Syazwan bagi tahu dah 30 tahun dah berkecimpung. Dan saya nampak tadi dalam video ada buat, saya nampak macam ada wedding punya dewan, lepas tu saya nampak ada program, minta maaf. Ada juga buat kopi, ada buat macam roti tadi kan. Jadi boleh tak Cik Syazwan terangkan sikit perniagaan daripada mula sampai sekarang ni, apakah penambahbaikan dan perkembangan yang telah syarikat lakukan supaya nak berkembang dengan lebih maju dan lebih tinggi. Dengan adanya skor ni kira bertambah baiklah kiranya kan. Jadi mungkin Cik Syazwan boleh share dengan kita lah. Okey Cik Syazwan, persilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so seperti yang, terima kasih Puan Maslinda. Okey, seperti yang tertera di video tadi, kalau yang Puan Maslinda kata, macam mana kita planning. So maknanya Pak Tam ni bermula daripada tahun 1986, bermula di bawah pokok dengan bermodalkan RM25. So daripada bawah pokok tu, dia hanya menjual 3 menu saja, iaitu mi rebus, rojak dan mi usup. So daripada 3 item tu, dalam masa dia mengambil masa 5 tahun, dia pergi ke gerai lah, bukan restoran, di gerai juga. So daripada situ, Pak Tam sendiri sebenarnya dia dah planning. Okay, dah planning daripada anak-anak dia sendiri. Dia kata, okay, anak-anak dia, ini apa yang Pak Tam cerita kepada kami lah. So
So dia planning daripada anak dia. Dia kata okey, anak dia habis dia belajar mesti buka satu company. Mesti kena buka satu company. Lepas tu nak pergi belajar. Tapi di dalam fasa kami sekolah tu, kami dah memang dididik bekerja di kedai. Kalau nak something apa pun, kena kerja. Nak something apa kena bekerja. So daripada tahun 1986 sehinggalah tahun 1995, kami pergi ke gerai lah, gerai di bawah pokok. So daripada gerai tu, daripada tahun 1995 sampailah 2000, barulah kami membuka satu restoran. Okey, so daripada restoran tu lah Pak Tan dah planning. Pak Tan kata, okey, habis belajar, okey, anak pertama buat apa? Anak kedua buat food tech. Anak pertama buat account, anak kedua buat food tech, anak ketiga saya buat hotel catering, anak keempat buat chef bakery, chef yang kelima buat bakery. So habis itu semua pergi belajar. So Pak Tan tanya, sebelum nak sambung belajar lah, Pak Tan dia tanya, Pak Tan kata, okey, nak sambung belajar apa? So saya cakap lah, saya nak jadi designer. So Pak Tan tanya, kenapa nak jadi designer? Saya cakap, designer gaji banyak. So Pak Tan kata, okey, berapa gaji tu? Saya kata, gaji dia RM6,000 lah sebulan. So saya kata, nak tak kalau yang bagi RM20,000 sebulan? So dengan saya rasa happy ketika itu, baru habis PM, saya kata, okey lah, tak apalah, kita masuk kos perhotelan. So dari situ belajar, rupanya Pak Tam dah planning. Maksudnya apa yang dia cakap tu dia dah planning dah daripada kita orang zaman sekolah lagi. So bila habis dia belajar, maksudnya company tu dah matang. Kita buka company pada umur 18, kita pergi belajar sehinggalah degree, mengambil masa lebih kurang 6 tahun. So maknanya 6 tahun tu kami tu dah matang dah. So bila company setiap adik-adik company dah matang, so dari situlah ketubuhnya. Okey, seorang company jaga catering, satu company jaga produk, satu company jaga cafe. So bila dah banyak, disebabkan itulah Pak Tam menubuhkan satu syarikat nama The Holding. Okey, bila holding tu maknanya semua anak-anak syarikat di bawah holding. So sekarang ni di zaman anak ni lah, di zaman kami ni lah membuat satu strategi baru, iaitu nak membawa Pak Tam ni ke arah salah satu teknologi. Yang orang kata dulu Pak Tam ni hanyalah, dulu account pun hanya macam kira atas kertas. So sekarang ni kita dah ada accounting software, kita dah ada HR software, kita dah ada post system apa. Itu ialah proses salah satu Pak Tam nak berkembang. So di antaranya salah satu yang kita akan pergi lagi untuk lebih jauh ialah macam yang cakap tadi, insyaAllah dengan adanya 4-star rating ni, insyaAllah kita memang plan lah untuk nak buka ke luar negara, insyaAllah. So itulah orang kata serba sedikit planning daripada Pak Tam. Maksudnya Pak Tam ni dah planning daripada zaman tahun masa kita masih kecil lagi. So sebab itulah berjaya pada waktu sekarang ni. So sebab tu orang tanya Pak Tam, macam mana you buat? Sebenarnya Pak Tam cakap, okey, saya dah planning waktu anak saya masih sekolah lagi. So apa yang saya nak share kat sini pun kepada usahawan, planning lah daripada sekarang. Dia bukan kita planning 2-3 tahun akan dapat, tak. Pak Tam cakap mungkin ambil masa 10 tahun, mungkin masa 15 tahun. So sebenarnya kita ada planning lagi untuk 5 tahun akan datang. InsyaAllah kalau dimakbulkan, hasilnya menjadi, mana tahu rezeki, saya akan share lagi kepada SME Corp, insyaAllah. Okay, saya kenalkan kepada Pak Masidah. Oh, tu dia punya planning tu ya. Jadi nak buat bisnes ni, dia bukanlah hari ni plan, besok tu boleh jalan. Dia sebenarnya mengambil masa perancangan yang lama sebenarnya. Dan perancangan ni of course lah kena ada knowledge kan. Jadi saya tengok Pak Tam, sebab itu dia punya sustainability tu panjang dan juga semakin lama makin mengembang. Jadi dia bukan berada di satu tahap yang sama saja. Jadi okey, kita ada soalan. Okey, satu tu dia cakap hebatnya Pak Tam, harap SME Corp juga boleh bantu saya untuk menjadi sehebat Pak Tam melalui program skor. InsyaAllah, jadi sesiapa yang ingin menjalani penilaian skor ni, bolehlah ke Ibu Pejabat ataupun di setiap pejabat negeri. Jadi kami ada, setiap negeri kita ada pejabat negeri SME Corp Malaysia, boleh berhubung sebenarnya dengan semua pejabat-pejabat negeri. Dan jika anda berada di Kuala Lumpur dan juga
dekat Selangor, boleh berhubung dengan Secretariat SCORE. Okey, jadi ada tertera nanti di skrin, Encik Nazrullah dan juga Puan Karani. Itu boleh berhubung dengan mereka ataupun boleh terus ke bangunan Platinum Central di Blok B, Pejabat SME Corp Malaysia. Ya. Ini ialah jika anda ingin memohon penilaian skor ni. Okey, ini penilaian skor ni saya rasa dia tak berbayar lagi ya. Jadi sebelum dia dikenakan bayaran untuk para usahawan ni, ambil peluang ni dan buat penilaian ni seawal mungkin. Ya. Okey, jadi ada satu soalan lagi tadi mengatakan macam mana nak book sesi lawatan skor. Saya dah menjawab ya tadi. Dan ada satu lagi soalan yang bertanyakan, adakah syarikat yang terlibat dengan barang runcit juga boleh sertai skor ni walaupun tiada produk sendiri? Puan Doti mungkin boleh bantu untuk menjawab ya untuk soalan ni daripada Sinergi Dagang Enterprise. Okey, untuk syarikat-syarikat yang berkecimpung dalam industri retail, kita ada satu model khas untuk retail. Kita boleh nilai syarikat Tom Point untuk industri-industri yang berkecimpung dengan retail, termasuk wholesale, kalau ada pasar raya ataupun hypermarket, kita boleh nilai di bawah model skor retail. Okey, sebab kita ada tadi 7 model jadi semua akan boleh melengkapi dalam industri mana syarikat ada. Jadi bermaksud mereka boleh untuk buat permohonan menjalani skor rating ni ya. Jadi saya kembali juga ada satu soalan. Okey, soalan ni bertanyakan ada bayaran ke untuk mohon skor ni? Jadi yang ni saya dah menjawab tadi. Jadi bermaksudnya memang tiada bayaran buat masa sekarang. Jadi nak ada bayaran ni kita tak tahu ya bila masa nak akan ada bayaran ni. Jadi grab lah peluang yang ada. Kemudian kita ada satu lagi soalan yang bertanyakan tentang saya belum buka bisnes, dia kata. Boleh ke saya nak minta skor ni? Puan Doti boleh bantu jawab? Okey, kalau belum ada bisnes tu kenalah start bisnes dulu, sekurang-kurangnya 6 bulan. 6 bulan ke atas baru kita boleh buat penilaian ni. Ya. Yalah sebab jika perniagaan kita ni tidak berjalan lagi, jadi documentation, contoh dari segi kewangan, dari segi syarikat, kita tak dapat nak nilai. Betul ya Puan Doti ya? Betul. Jadi Puan Doti cakap kita kena tunggu 6 bulan beroperasi dan pastikan setiap perniagaan anda semua tu ada dokumen-dokumen yang tertera di dalam slide sebelum ni. Okey. Kita ada satu lagi soalan baru. Okey, dia bertanyakan tentang rahsia ni. Rahsia tak boleh beritahu sebenarnya. Tapi saya terpaksa juga memberitahu kepada Pak Tam ni. Dia bertanyakan bagaimana rahsia Pak Tam menguruskan setiap ahli keluarga di bawah satu bumbung company dan berapa orang ahli keluarga terbabit dalam syarikat. Okey, mungkin Cik Syazwan sila bantu jawab. Okey, terima kasih yang memberi soalan tadi. Okey, sebenarnya soalan ni memang selalu ditanya oleh orang lah akan jumpa saya atau Pak Tam, macam mana orang Kedah macam mana hang manage anak-anak dalam bawah satu bumbung? Sebenarnya tak dinafikan, memang betul, memang tak dinafikan, memang kita ada konflik perbalahan, tapi apa yang perbalahan semua hanyalah dalam kerja saja. Itu yang diterapkan oleh Pak Tam sendiri. Even Pak Tam dengan Mak Tam pun kalau di dalam office pun memang bergaduh, pumpang marah-marah sebab otak Pak Tam memang dia marketing, otak Mak Tam ni dia account. So memang selalu bergaduh lah. Tapi bila Pak Tam keluar office, dia akan cakap daripada pintu dia, ini bergaduh bisnes ya, bukan bergaduh rumah tangga. So daripada situ segala ketidakpuas hati kita kena terbuka, kita kena bagi tahu, kita kena cakap okey ni tak betul, dan kita kena menerima kritikan daripada orang lain juga. Itu yang diterapkan oleh Pak Tam lah sebenarnya. Kalau tak, itulah rahsia dia. Tapi tak dinafikan, memang akan ada terasa ataupun ni, tapi kita anggap benda tu biarlah benda tu berlalu. Kita anggap benda tu matlamat kita nak bangunkan company. Itu kita kena tanam dalam fikiran kita sebenarnya.
Itu saja. Okey, terima kasih Cik Syazwan. Kira sebenarnya bukanlah kita kata untuk menjalankan perniagaan satu family ni sebenarnya bukan senang ya. Dalam apa jua bidang yang kita ceburi ni sebenarnya tak senang. Dia nak dapat senang tu kena melalui kesusahan dulu ya. Betul. Okey. Jadi sebelum saya teruskan lagi dengan soalan seterusnya, kita ada mendapat soalan juga ni. Dia bertanyakan, Sabah ada ke? Maksudnya Sabah ada pejabat ke tak? Okey, saya panggil untuk jawab. Sabah memang kita ada di tingkat 6 Blok D ya, di bangunan KWSP. Jadi untuk penonton, usahawan yang ingin mendapatkan maklumat lanjut atau menjalani penilaian skor ni, tersasul-sasul dah saya. Boleh datang terus ke pejabat SME Corp Sabah di bangunan KWSP Okey. Dan selepas tu ada juga ditanyakan apa dokumen yang diperlu untuk skor ya, banyak ke? Tak banyak sebenarnya. Tadi Puan Doti ada berceritakan basically kebanyakannya skor-skor borang-borang dokumentasi yang memang syarikat perlu ada, macam surat beranak lah ya, saya kata macam kita dilahirkan, kita ada IC, kita ada birth certificate, sama juga dengan perniagaan, maksudnya kena ada lah punya form daripada pendaftaran SSM dan juga kewangan, dokumen kewangan ya. Dan satu lagi soalan saya nampak kat sini, boleh tak Encik Syazwan kongsi apa kelebihan yang syarikat dapat lepas program skor? Tadi Encik Syazwan dah cakap kan dapat fasiliti daripada Maybank. Ada selain daripada tu ke Encik Syazwan? Yang rasa macam dapat daripada internal sikit kan? Okey, terima kasih yang memberi soalan. Saya nak menjawab soalan yang memberi soalan tadi balik. Sebab saya terlupa nak menjawab. Okey, company Pak Tam ada 5 company. Yang pertama Pak Tam Catering, Juara Saji, Halibara, Jayana Madu dengan Ana Boss. Okey, saya dah menjawab. Okey, saya berbalik pada soalan tadi. So selain daripada mendapat fasiliti daripada bank, sebenarnya dia menjadi credibility kepada company sendiri. Okey, so maknanya orang datang tak tanya dah, company kau ada ni tak, ni tak. So maknanya, dia ni dah 4 star, maknanya dia ni kelebihan dia gini, financial dia macam ni, dia punya management capability dia macam ni. So maknanya kita dah tak payah bercerita dah. So daripada result tu sendiri, orang tu dah boleh nampak lah, maknanya company ni hebat, kita boleh percaya dan kita boleh, orang kata kalau nak invest tu, okey lah kita boleh invest lah sebab dia dah ada orang kata CJ tu. Tak perlu orang kata apa, nak pergi bank, nak check, nak tanya kawan, dia ni okey ke tak. So dengan hanya satu orang kata apa, CJ tu saja dah membuktikan credibility kita punya company sendiri. Itu saja. Alhamdulillah. Tengok, tunjuk satu surat je dah tak perlulah nak kena minta recommendation daripada semua-semua orang VVIP ke kan? Betul. Okey, jadi dah tunjuk sendiri prestasi syarikat kan, lagi senang sebenarnya ya. Okey, ada satu soalan ni mungkin saya boleh ajukan pada Puan Doti. Dia bertanya jugalah berapa lama masa yang diambil untuk penilaian skor ni terhadap sesuatu perniagaan. Bermaksudnya start daripada dia mohon sampai dia dapat result. Berapa lama tu agaknya Puan Doti? Okey, untuk proses permohonan ni, tempoh dia dia bergantung kepada auditor tu sendiri. Okey, kita itu pun berdasar pada volume. Kita pun terima banyak juga permohonan, tapi sebaiknya dalam tempoh 2 atau 3 minggu sebaiknya lah. Cuma tapi macam saya cakap tadi, bergantung pada auditor sendiri, auditor tu sendiri dan berapa lama, berapa banyak dia terima permohonan berdasarkan volume. Kalau volume tinggi mungkin lambat sikit, tak dah lambat sangat kan. Tapi kita cuba secepat yang mungkin dan sekurang-kurangnya 2 atau 3 minggu dapatlah result tu, insyaAllah. So dan keputusan tu kita akan urus dia akan email kepada tuan puan melalui email dengan surat dan radar diagram. Saya lupa nak cakap, bila untuk yang berdasarkan keputusan ni, macam untuk 3 sijil score rating ni, kita sediakan untuk yang menerima rating 3 star ke atas sahaja. 3, 4 dan 5 star yang dapat sijil. Yang ke bawah tu kita hanya sediakan surat dan maklumkan berapakah keputusannya.
beserta radar diagram. Itu saja. Okay, jadi kalau katakan usahawan nakkan CJ tu, dia kena berusaha bersungguh-sungguh menaikkan perniagaan sendiri sehingga dapat 3 star baru boleh dapat CJ lah. Okay, yang boleh itulah dia punya dipamerkan. speciality dia tu, barulah boleh letak dalam frame, kita boleh gantung kan. Okay. Ada satu lagi soalan, kita tengok ya di sini ada penonton kita bertanya, kena register dengan income tax dulu ke sebelum nak buat skor ni? Mungkin soalan ni Puan Doti boleh bantu untuk menjawab lah. Okey, register, maksud register tu register ke atau declare? Pada pandangan saya lah, kena declare sebenarnya. Dia tak ada istilah register, dia kena declare. Syarikat Tuan Puan, ini saya kongsikan sikit lah. Kalau macam, kalau Tuan Puan sendiri kan, kalau nak tahu keadaan kewangan Tuan Puan, macam mana Tuan Puan nak tahu kalau Tuan Puan tak buat penyata kewangan? Kat mana kita nak tahu macam mana berapa banyak untung, berapa banyak Tuan Puan rugi. Kalau pernah Tuan Puan join sesi soal usahawan dulu, ada salah seorang panel kita akan ada membentangkan berkenaan kewangan syarikat. Itulah yang Tuan Puan perlu buat. Sebenarnya penyediaan penyata kewangan ni kalau dah ada bisnes, kena buat. Tak boleh tak buat langsung. Kalau tidak, Tuan Puan tak akan sampai bila-bila pun Tuan Puan tak tahu kedudukan kewangan syarikat Tuan Puan. So daripada situ kita boleh nilai keupayaan selain daripada kewangan, banyak lagi keupayaan lain yang kita kena lihat. Jadi antara financial ni, kewangan ni sebenarnya kalau dia adalah nadi syarikat Tuan Puan, perlu buat. So kalau macam micro enterprise, walaupun tidak diwajibkan untuk buat penyata akaun yang beraudit atau yang perlu diaudit, sekurang-kurangnya kena buat pengisytiharaan dekat lembaga hasil. Pendapatan Tuan Puan kena isytihar, aset Tuan Puan kena isytihar. Jadi tak semestinya bila isytihar jualan, pendapatan semua tu Tuan Puan kena dikenakan cukai yang tinggi. Tidak. Jangan salah faham pasal tu. Jadi dia ada banyak kelebihan bila diisytihar kepada isytihar pendapatan Tuan Puan dan syarikat Tuan Puan dekat lembaga hasil. Contoh macam baru-baru ni kita announce pasal penjana. So kalau siapa yang tak isytihar pendapatan tu, tak dapatlah kita nak salurkan bantuan tu sebab Tuan Puan tak ada berada dalam radar kita. So itulah kebaikan sebenarnya menyediakan penyata kewangan ni. Jadi daripada sekarang praktis atau amalkan untuk menyediakan rekod-rekod kewangan. Kalau tak tahu nak buat akaun tu tak apa, itu boleh upah dengan ataupun outsource kepada orang yang boleh menyediakan akaun. Dan daripada situ Tuan Puan boleh bawa ke lembaga hasil untuk diisytiharkan. Okey, tu dia panjang lebar ya. Jadi bermaknanya bila you declare tax ni bukan semata-mata untuk menjalani penilaian skor tetapi juga untuk pengembangan perniagaan sendiri. Jadi kalau Encik Syazwa mungkin ada apa-apa yang boleh dikongsikan tak tips berkenaan dengan untuk declaration of tax kan, selain daripada ni. Mungkin boleh share sikit lah. Saya sebenarnya tertarik dengan apa yang Puan Doti cakap tu. Okey, ini apa yang terjadi in reality usahawan Bumi Putra. Sebenarnya pernah terjadi kepada kami. Sebab tu orang kata pengalaman lah kepada kami. So saya berharap pada usahawan di luar sana kalau boleh kita jangan, yang pertama kita jangan lari pada tax. Yang kedua kita carumlah sok-sok dengan KWSP kepada pekerja. Kerana apa? Yang pertama, salah satu kita declare tax yang pertama untuk kita kembangkan perniagaan. Itu memang saya akui sendiri. Sebab kami sendiri, kami zero. Kami memang tak pernah pada tahun 2005, kami zero, tak pernah tahu berkenaan dengan tentang ilmu tax. Kami sendiri disaman oleh custom tentu. Sebanyak RM700,000 sebanyak mandatory. So daripada situ telah membuka mata kami sendiri. Okey, sebenarnya lepas ni apa-apa kita jangan hidden.
kita kena transparent. Yang pertama, kelebihan dia, apabila kita nak buat loan atau kita nak kembangkan perniagaan kita ni, dia lagi lebih mudah, lagi lebih senang. Ataupun bantuan daripada government pun apabila nak membantu company itu, dia akan tengok semua ni. Dia akan tengok tax, adakah kita ni membayar cukai, adakah kita ni caruman SOKSO, adakah kita ni sebagai caruman KWSP, semua tu dia tengok. So saya serulah kepada usahawan di luar sana, kalau boleh apa yang kita berniagalah dengan sejujurnya. Okey, memang dia akan dia kata macam sakit sikit, tapi apabila kita jujur, insya-Allah perniagaan kita tu akan semakin berkembang tanpa kita sedari sebenarnya. Itu saja. Saya memang tertarik lah dengan apa Encik Syazwan cakap ni ya. Bila kita buat bisnes kena jujur. Sama macam pengasas Pak Tam sendiri cakap dalam video tadi ya. Maksud niat kita untuk menjalankan perniagaan. Betul? Betul. Okey, terima kasih kerana sharing berkenaan dengan teks tersebut ya. Jadi ada satu lagi soalan, ada daripada Tuan Zahari bin Abdul Murad daripada PPPKM Perak. Ni Persatuan Peniaga-Peniaga Kecil. Ni daripada Perak ni. Dia tanya bagaimana skor untuk peniaga-peniaga kecil seperti restoran-restoran kecil atau kedai makan atau peniaga-peniaga dari rumah online business. Mungkin juga peniaga pasar malam. Bolehkah mereka menjalani penilaian skor ni? Mungkin Pak Doti boleh bantu untuk jawab. Okey, untuk syarikat-syarikat yang disebutkan tadi tu macam peniaga pasar malam contoh, dia sekurang-kurangnya apa saja jenis perniagaan kena berdaftar dengan SSM. Ya. So bila ada daftar SSM, ada micro ID, so dan kita boleh perkara tu kita boleh buat penilaian skor. So kalau tengok evaluation form dalam assessment guideline yang saya paparkan ni, boleh tengok inilah daripada yang step nombor 1 tu, selain daripada kena isi borang evaluation form tu, so inilah supporting dokumen yang tuan-puan perlu sediakan. Kalau macam micro enterprise, dia SSM dia memang macam mana pun dia tak boleh lari. Dia kena daftar dengan SSM. So kalau tak berdaftar SSM, macam mana kita nak keep track syarikat tuan-puan? So online pun sama, online pun sekarang ni dah diwajibkan untuk berdaftar dengan SSM. So boleh menjalani skor ataupun MKOR sekurang-kurangnya telah beroperasi lebih daripada 6 bulan. Dan kalau macam tidak syarikat micro enterprise yang tidak perlu menyediakan auditor account yang 6 bulan beroperasi itu, buat penyata akaun pengurusan. So itu tak perlu diaudit. Cik Syazwan ada nak bertanya tadi ke? Ada bertanya. Silakan. Saya nak clear kat situ, cuma nak tanya, dia 6 bulan syarikat operasi ataupun SSM tu dah capai matang 6 bulan? Syarikat setengah orang dia dah berniaga. Syarikat dah beroperasi. Dia bila dah beroperasi tu, kita dah nampak pergerakan dia punya aliran tunai. So aliran tunai tu kita dah boleh tengok lah melalui penyata aliran tunai dan penyata pengurusan lah. Baik. Okey, saya ada satu soalan lagi yang saya nampak dekat sini. Ada dia bertanyakan, adakah perniagaan seperti pet shop boleh memohon skor? Saya rasa ini dah memang menjawab soalan tadi. Bermaksudnya any industry that company tu berada masih boleh menjalankan perniagaan skor as long as syarikat telah menjalankan perniagaan dan beroperasi selama sekurang-kurangnya 6 bulan. Ya. Ada satu lagi soalan ni, dia bertanyakan, kalau syarikat enterprise saya 14 tahun tapi syarikat Senyam Berhad baru berusia 3 tahun. Tapi aktif baru hanya 1 tahun. Boleh buat skor tak? Dulu masa enterprise dah buat skor. Jadi saya rasa sama juga jawapan tu ya. Maksudnya ni dah boleh buat skor sebenarnya. Kalau dah setahun tu kalau setahun tu dah ada auditor account. Kalau dah ada auditor account tu bolehlah buat. Ya, betul. Okey, jadi tak ada masalah kat situ. Okey, berbalik kepada sesi kita pada hari ni kan. Jadi kita tengok sebenarnya skor ni tadi ada bintang kan, banyak sangat bintang dia, 1 sampai ke 5 bintang kan. Jadi macam tadi
Pak Tam dia dah ada 3 bintang, dah naik kepada 4 bintang. So insyaAllah lepas ni mungkin ke 5 bintang pula lah kan. Jadi apa sebenarnya tips-tips? Kita nak korek tips sikit lah kan daripada Puan Doti. Macam mana nak dapat bintang yang paling tinggi sekali. Jadi mungkin Puan Doti boleh share, berkongsi sikit dengan penonton kita pada hari ni. Silakan Puan. Okey, saya tunjuk Okey, kalau tengok dekat sini rating dan karakteristik untuk syarikat-syarikat untuk mendapatkan 2 star, 3 star, 4 star sampai ke 5 star. Okey. Inilah untuk macam 3 star kriteria yang dia ada kalau untuk 3 star. So macam 3 star dia ada level automation dalam dia punya pengurusan kalau manufacturing contoh macam dekat production dia dah mula implement quality system. Quality system ni maksudnya bukannya tak semestinya ISO, dia dah ada SOP. Dia ada SOP dalam operasi dia. Macam untuk dapat naik ke 4 star. 4 star ni dia dah ada high level automation. Contoh macam dah adopt IR 4.0, contoh dah ada certification untuk export. Macam kalau ISO export antara nak kriteria jadi exporter dia ada ISO in place. Macam 5 star dia dah ada branding dia dah kukuh dekat pasaran. Itu antara kriteria dia. So kalau nak menaikkan daripada 3 star ke 4 star kan, kalau tengok daripada kriteria ni tuan puan boleh agak lah apa yang perlu tuan puan yang ada perlu diadakan untuk mengembangkan radar tu. So kalau dulu macam contoh macam Pak Tam dulu dia 3 star. Saya tunjuk Pak Tam punya. Boleh Pak Tam? Ini Pak Tam dulu. Dia punya radar dia dulu. Masa mula-mula dia buat penilaian dia 3 star yang line warna hijau tu. Sekarang dia dah bila dia naik 4 star, radar dia jadi yang color biru tu. So kalau tengok dekat situ, jadi Pak Tam dia dah dia dah menerima nasihat daripada pegawai sekolah kita. Okey, untuk area-area ni Pak Tam perlu bagi perhatian untuk menambah baik jika untuk menaikkan rating tu. Jadi macam contoh untuk macam sekarang ni Pak Tam dah terima 4 star, kalau dia nak naik ke 5 star. So kita recommend dia untuk dapat ISO 22000. ISO 20000 ni untuk orang yang dalam food industry F&B punya industri. So dia tak ada hisap dan halal buat masa ni. Tapi bukanlah kita nak kata Pak Tam punya produk dia tak halal ya. Cuma dia belum dapat certification halal. So yang certification halal ni kebanyakan macam untuk Pak Tam kita recommend untuk dia punya central kitchen. Okay. So kalau tuan puan nak melalui buat penilaian skor tu, bila tengok soalan-soalan tu, kalau bila masih isi tu tuan puan mesti ada rasa terdetik. Aku tak ada lah benda ni. So sebenarnya bila yang tak ada itulah yang akan yang menaikkan markah rating tuan puan. So bila rasa tak ada tu, itulah kelemahan dia yang tuan puan perlu atasi. Itu antara tips-tips lah. Dia benda tu daripada you punya insting, naluri bila menjawab soalan-soalan kita. Kalau dia rasa benda tu tak ada, itulah penambahbaikan yang perlu dibuat, dan bila dah buat penambahbaikan, naiklah rating tu. Itu dia. Jadi itulah tips-tips dia ya yang berguna. Jadi kita harap dia dapat membantu usahawan-usahawan kita untuk meningkatkan rating masing-masing lah. Okey, jadi kita tak banyak masa lagi dah. Okey, mari kita tengok jika ada satu lagi soalan ya. Okey, ada yang bertanyakan kalau dah buat soalan skor, kalau dah buat skor 2016, dia expired tak?
Rasa dah expired ya, sebab dia hanya valid untuk 2 tahun. Jadi untuk buat renewal kena berhubung balik dengan Secretariat Skor ataupun di pejabat negeri untuk buat renewal. Okey. Dan ada lagi satu soalan, macam mana kalau tak ada KWSP, adakah layak buat skor? Dia seelok-eloknya ada KWSP. Tapi jika tiada, tak ada masalah. Okey. Masih boleh buat skor dan boleh buat permohonan skor ni kepada semua pejabat negeri. Ya, berhubung balik pejabat negeri, nanti kita akan bagi khidmat nasihat lah. Okey. Okey, saya rasa itu saja soalan yang kita ada. Mungkin untuk saat yang terakhir ni kita minta jugalah daripada Pak Tam kan, mungkin tadi Puan Doti dah share dah tips-tips nak naikkan star rating. Jadi mungkin Pak Tam boleh share sikit. Saya dah terpanggil Pak Tam. Boleh ya? Jadi branding tu kuat kan? Daripada dipanggil Pak Tam je. Jadi mungkin Pak Tam boleh share sikit kan tips-tips perniagaan kepada usahawan-usahawan baru ataupun usahawan-usahawan belia kita kan di luar sana, bagaimana mereka nak sampai ke tahap perniagaan seperti Pak Tam sekarang. Okey Pak Tam? Silakan. Okay, terima kasih Puan Maslinda. Okey, apa yang saya nak share untuk menjadi seorang usahawan ni sebenarnya datang daripada Pak Tam lah yang dia menasihati kami. So yang pertama sekali, apabila kita nak buat sesuatu bisnes atau kita nak memulakan satu perniagaan, kita mesti kena tengok nawaitu kita, niat kita dulu. Sebenarnya kita buat bisnes ni untuk apa? Adakah kita buat bisnes ni adalah untuk diri kita sendiri, kekayaan diri sendiri? Adakah kita buat bisnes adalah memberi manfaat kepada masyarakat? Okey, kenapa saya cakap macam tu? Untuk orang yang untuk berbisnes, untuk diri sendiri, maksudnya dia hanya buka satu cawangan je. So maknanya kekayaan dia hanyalah untuk diri sendiri. Kalau untuk kita berbisnes adalah untuk memberi manfaat kepada orang lain, iaitu kita perlu mengembangkan kita punya perniagaan. Seperti membuka lebih outlet lah, bila kita membuka banyak cawangan, so maknanya kita memberi peluang pekerjaan kepada orang lain. Bukan cakap tak kaya lah, maksudnya at least kita memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita yang usahawan di luar sana, kita mesti ada planning. Planning tu yang pertama, kita mesti ada ilmu tentang keuangan. Itu sangat penting dalam bisnes ni. Apa yang paling penting, kita kena tahu ilmu keuangan tu. Itu sangat penting kepada usahawan. Sebab ramai yang usahawan di luar sana, sebenarnya usahawan di Malaysia ni semuanya hebat-hebat mereka. Saya tak nafikan, memang hebat. Cuma perlu penambahbaikan daripada segi ilmu keuangan. Keuangan tu maksudnya daripada segi accounting, daripada segi tax, daripada cukai, daripada segi segala aspek berkenaan dengan keuangan. Itu yang nombor 3. Yang nombor 2. Yang nombor 3, apabila kita nak buat perniagaan ni, kita mestilah tengok kemampuan. Kita jangan ikut. Apa yang jadi trend pada masa sekarang ni, kita suka berniaga adalah ikut trend. Maksudnya, orang tu berniaga, aku pun nak berniaga lah macam tu. Saya bagi contoh. Orang tu jual nasi lemak kukus di tepi jalan, contoh. Dia jual RM6. Pada esoknya, okey aku nak buka nasi lemak kukus lah. Tapi aku nak jual, orang tu jual RM6, aku jual RM5. Lepas tu, saya tanya dia, kenapa dia jual RM5? Sebab dia jual RM6, so saya nak jual benda murah daripada dia. So maknanya benda-benda macam tu bukan tak boleh, tapi kita tak akan bertahan lama, percayalah. So carilah perniagaan yang anda rasa benda tu boleh menjadi hobi anda sendiri. Apabila kita menjadi hobi, maksudnya apabila kita buat satu benda tu, kita tidak akan rasa boring. Maksudnya walaupun ketika kita jatuh, ketika kita sakit, kita still rasa happy sebab benda tu ialah hobi apa yang kita buat sebenarnya. Okay. So itu antara 3 tips lah daripada saya. Terima kasih. Okey, kita tengok begitu berguna sekali tips-tips daripada usahawan yang berjaya ni ya. Semoga dia dapat memberi satu manfaat dan juga panduan lah kepada penonton-penonton dan juga usahawan-usahawan kita pada hari ini ya. Jadi saya rasa kita telah sampai ke penghujung rancangan sesi soal usahawan pada hari ini. Okey, Puan Doti pun dah kongsikan tips, daripada Pak Tam pun dah kongsikan tips. Okey, jadi saya ucapkan sebenarnya terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ya dengan semua usahawan berkenaan dengan skor dan juga Pak Tam sendiri ya. Terima kasih Pak Tam dan Puan Doti. Okey, jadi kita akan jumpa lagi di sesi soal usahawan seterusnya pada minggu hadapan, hari yang sama iaitu hari Rabu jam 11 pagi.
Jumpa minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Sehelai baju yang cantik dipuji berdasarkan beberapa kriteria. Begitu juga dengan sesebuah syarikat. Sebelum ianya diiktiraf yang terbaik, syarikat perlulah dinilai terlebih dahulu. SME Competitiveness Rating for Enhancement ataupun skor ialah untuk menilai dan meningkatkan daya saing PKS berdasarkan keupayaan dan prestasi syarikat. Apakah kriteria yang diambil kira dalam penilaian prestasi dan apakah kebaikan melalui penilaian skor ini? Utarakan segala persoalan anda dalam sesi soal usahawan anjuran SME Corp Malaysia. Jangan lupa sesi soal usahawan pada 23 September 2020 pada hari Rabu pukul 11 pagi bersiaran secara dalam talian.